InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Falah, muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini, setelah kita dibenarkan semula untuk mengadakan kuliah di surau dan di masjid. Dan kita sambung bacaan kita menggunakan kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Masih lagi dalam bab yang pertama, saya mestilah Muslim di sudut akidah. Dan kita sambung pada muka surat 24, masih lagi di bawah poin saya mestilah bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Muka surat 24 pada hadis di bawah, izasta'anta fasta'in billah. Sambungannya di situ. Yang last kita baca sebelum daripada itu, iza sa'alta fas'alillah, kita baca pada bulan September tahun lepas. Mana hampir lebih kurang 6 bulan jugalah kita tertangguh kuliah di surau masjid. Baik, kita sambung bacaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata
law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Yang bermaksud apabila engkau hendak memohon pertolongan, maka pintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi sesuatu yang manfaat bagimu, mereka tidak dapat memberinya melainkan mengikut apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan sekiranya mereka sepakat untuk menimpakan engkau dengan suatu keburukan, tidaklah mereka dapat melakukannya melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tentukan ke atas dirimu, kerana telah diangkat pena dan telah kering kertas, yakni telah ditentukan kesemuanya. Baik, muslimin, para jamaah sekalian, dan semua sahabat yang menonton live pada malam ini. Malam ni kita menyambung lagi tentang hadis yang agak sedikit panjang hadis itu, di mana Nabi mengingatkan bila kamu nak minta tolong, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Allah Ta'ala ni dia tahu kita ni sebab dia buat kita. Allah yang buat kita, dia yang ciptakan kita, dia yang tahu lemah kuat kita di mana, sakit sembuh kita di mana, dia tahu. Segala-galanya daripada dia. Jadi apa hal sekalipun, Nabi kata nak minta pertolongan, mintalah dengan Allah. Walaupun tidaklah salah kita minta tolong manusia. Kan kita pinjam duit ke abang ipar ke, minta tolong, tak salah. Tapi bila minta tolong dengan makhluk, dengan manusia ni, dia kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang WhatsApp kita hantar tu dia baca dah, tapi tak reply pula. Tak ada harapan pak gaya. Nak pinjam 200 ya? Kan 2 minggu tak balas-balas, maknanya tak ada harapan lah tu. Tetapi Nabi ajar kita minta dengan Allah. Nak minta dengan Allah ni macam mana tuan-tuan, para sahabat, ibu ayah sekalian? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Itulah 2 kaedah minta tolong yang paling berkesan, yang paling selari dengan ajaran Islam. Wasta'inu, Allah kata dalam Quran, minta tolonglah kamu bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan mendirikan solat. Nak minta tolong, pertama mesti kena sabar banyak. Kadang-kadang benda yang kita minta dengan Allah tu dapat cepat, kadang-kadang dapat lambat, kadang-kadang tak dapat. Tapi manusia ni banyak yang dia tak bersyukur juga.
Kadang-kadang ada benda yang dia minta, dia dapat tapi dia tak sedar dan dia lupa nak bersyukur. Tuan-tuan dapat hadir malam ni, Allah izin. Kadang kita lupa nak bersyukur. Kita tak minta pun, tahu-tahu sampai surah Al-Falah malam. Malam ni kita tidur, balik selesai isyak, tahlil arwah apa semua kejap lagi. Kita balik sekarang, tidur malam sikit. Kadang-kadang tidur golek gitu je. Ni pun dah bunyi guguruh dia ni. Sedap ni. Tak, balik-balik lagi terlentang dengan kain pelekat je Melayu, tak dam salin. Tahu-tahu besok pagi hidup tuan, tak pernah minta pun hidup besok pagi. Allah bagi dah. Tak bersyukur juga. Jaga-jaga melawan pula. Jadi tuan-tuan, minta dengan kesabaran dan mendirikan solat. Percayalah cakap saya tuan-tuan, bukan suruh percaya dengan saya lah, tapi apa yang saya nak sebut ni tolonglah percaya. Orang yang betul-betul mendirikan solat. Kadang-kadang orang tanya juga kami ustaz kan, ustaz, khusyuk ni apa sebenarnya? Khusyuk dalam solat ni macam mana ustaz? Bila kita baca sejarah para sahabat Nabi bersolat dan dia khusyuk, pakai tak boleh dapat kita ustaz. Tak, pakai tak boleh dapat. Kan? Masuk aja saf, dah tak kenal orang sebelah. Sahabat Nabi. Bila kami masuk dalam saf-saf solat, kami sudah tidak mengenali lagi siapa di sebelah kiri kanan kami. Sebab dia nak mula mendatangkan khusyuk tu. Dan ketika solat, kata sahabat, dunia tak masuk. Sebab kami sudah angkat takbiratul ihram dengan akhirat, dunia susah nak masuk pada kami ketika solat. Habis tu ustaz, kita nak khusyuk macam mana gaya? Angkat takbiratul ihram, teringat bil api tak payah. Dah merah dah, 1000 lebih. Sejak PKP tahun lepas tu, bil api rumah saya 1000 lebih tu. Tapi Alhamdulillah bagus pula TMB tak potong. Jangan suruh TMB potong. Kita angkat takbir je dah. Kita angkat takbir je dunia menderu masuk. Yang sahabat Nabi ni angkat takbir, akhirat masuk, dunia keluar. Kan? Kita angkat takbir, dunia masuk, akhirat pula keluar, terbalik. Jadi macam manalah gaya tu? Bawa tenang. Khusyuk ni untuk kita ni sebenarnya ialah kesedaran. Kesedaran. Berapa ramai orang solat, dia tak sedar dia solat. Pasal menerawang tadi itulah. Tengah semayang teringat PWTC, dah habis dah. Yalah, kadang-kadang imam baca surah kita dengar pun tak faham juga kan. Macam tadi imam baca surah apa tu, ayat Nurun ala nur apa semua tadi tu kan, Al-Misbahu Kazujajah, surah Nur kalau tak silap. Jadi tuan-tuan, apa yang paling penting, angkat takbiratul ihram, aku sedar aku ni tengah semayang maghrib 3 rakaat. Yalah, walaupun dunia tu datang mencanak juga, buat macam mana? Lepas tu kita letak tangan qiyam, kita sedar aku ni rakaat pertama ni tengah baca Fatihah, aku tengah rukuk, aku tengah sujud, aku naik rakaat kedua. Sedar setiap pergerakan tu kita sedar. Maka insya-Allah memang masa nak solat tu terasa betul lah tak? Orang kata bercinta lah nak semayang, rasa ya Allah dapat baring lejang kaki syok. Tapi sebenarnya bila kita ambil wudu dan kita solat, itulah kerehatan bagi orang beriman. Lepas habis solat zuhur 4 rakaat tu tuan-tuan, berasa lega banyak.
lapang dada kita, seronok. Orang beriman ni dia cuba jaga solat dengan sebaik-baik mungkin. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ingat, solat tu doa, solat tu juga adalah syifa, penyembuh penyakit. Solat itu pembuka pintu-pintu rezeki. Solat itu dia pembuka minda-minda kita, dengan kadang-kadang Allah bagi benda-benda yang baru, benda-benda lama yang kita lama dah tak ingat. Baik itu ingat, solat adalah kesedaran. Sebab itu Nabi kata, bila nak minta tolong, minta dengan Allah. Minta dengan dia. Minta tolong dengan Allah. Sebab baca juga dalam surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa tapi sebab kadang-kadang manusia salah memahami konsep qada dan qadar, salah kefahaman tentang ajaran Islam, menyebabkan hidup dia jadi runsing, hidupnya jadi tak ketahuan. Sedangkan selalu kita sebut sangat. Tapi saya nak bagi kefahaman pada kita, kadang-kadang orang boleh sebut Allah ada, Allah ada, tapi kefahaman antara seseorang dengan seseorang itu tak sama dah. Yang kawan anak murid ni, bila dia kata Allah ada Ustaz, saya tak kisah Ustaz, apa hal pun Allah ada, betul-betul nampak keikhlasan dia berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada masalah, kita ada hajat, sebelum semayang, kita bercakap dengan Allah dulu. Ya Allah, aku ni gout tak hilang-hilang lagi. 13 tahun dah gout, tak boleh makan seafood apa semua kan. Ni aku nak solat isyak, ya Allah, mudah-mudahan berkat aku solat isyak ni kuranglah gout aku sikit, atau hilangkanlah gout. Boleh, tak ada masalah. Bercakap tu sebelum angkat takbiratul ihram tu, bukan dalam semayang bercakap tu, tak boleh lah. Sebelum macam kita meluah perasaan dulu, ataupun kita bangun tahajud ke dah, pukul 5:30 pagi sebelum subuh tu, masa tu lagi cantik, merayu betul-betul dengan Allah dia bagi tuan. Saya percaya benda ni saya alami, pertolongan Allah, dan tuan-tuan juga mengalaminya dengan kepelbagaian cerita, jalan cerita masing-masing. Sebab itu apa hal sekalipun, kita kena letak keyakinan, kepercayaan Allah itu sentiasa ada dengan kita. Allah ni dia buka office 24 hours tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab Allah tahu manusia ni sentiasa berhajat pada dia. Allahus Samad. Kita baca dalam surah Al-Ikhlas tu, Allahus Samad, Allah tempat pergantungan seluruh makhluk. Jadi dia buka 24 jam tuan-tuan. Makna bila-bila kita terdetik nak berdoa ke, nak merayu ke, nak minta ampun ke, nak menangis ke, dia sentiasa dengar. Emergency 3 pagi ke, doa lah, dia dengar. 10 malam pun dia dengar, 12 tengah hari pun dia dengar, 6 subuh pun dia dengar, bila-bila pun dia dengar. Sebab ibaratnya ofisnya 24 jam. Kalau Allah buat masa ofis dia macam kita 9 hari, syarat kita kena letak sangkaan baik pada dia. Letak sangka baik. Sebab bila sangka baik, itulah yang Allah tengok. Kan? Allah dia memandang sangkaan hamba kepada dia. Macam mana kita pandang dia, dia akan pandang kita macam tu. Itu bukan saya sebut, itu Nabi sebut, Allah sebut dalam hadis Qudsi.
ana kama azunnu abdi anni. Aku macam mana hamba itu tengok aku, macam itulah aku akan tengok dia balik. Maknanya kalau kita berkeyakinan Allah akan tolong kita, dia akan tolong kita. Kalau kita pandang Allah itu Tuhan yang maha pemurah, dia akan murahkan rezeki kita. Kalau kita pandang Allah itu Tuhan yang maha pengampun, dia akan ampunkan dosa kita. Kalau kita pandang Allah tu maha penyayang, dia akan sayang dengan kita. Jadi tuan-tuan, saya pesan pada diri saya dan kita semua yang bersama dan menonton malam ini, pandanglah Allah dengan pandangan yang baik-baik saja. Ada ke orang memandang tak baik, Ustaz? Ada, tanpa dia sedar. Contoh, macam mana Ustaz, saya dah doa 30 tahun tak dapat pun. Dia pandang Allah tak luluskan doa dia lah. Memang tak dapat lah. Cuba kita doa dan kita letak sangka baik, dia akan bagi tuan-tuan. Dia akan bagi. Saya cerita sikit lah pengalaman peribadi tuan-tuan. Cerita ni jarang saya buka, cerita peribadi kan. Tapi sebab dia, mana sekarang umur dia dah 20 tahun lah. Anak dara dah. Boleh lah siapa nak try masuk. Tapi syarat 30 juzuk lah. Dah, bukan saya punya syarat. Pasal anak perempuan saya 30 juz. Takkan nak bagi yang 3 kul kot. Melawak je tuan, melawak je kan. Jadi bila saya dapat first anak pertama tu, okey lah, dia pun membesar, dah setahun umur, dah 2 tahun. Mudah kau akan bagi, walaupun aku tak tahu bila masa. Tapi dalam hati kecil aku, ya Allah, aku letak sangka baik dan aku percaya satu hari nanti. Itu doa saya tuan-tuan. Dan akhirnya bila dapat, selepas anak sulung saya berumur 14 tahun tuan-tuan. Jauh beza. Keluarlah baby yang Bambam tu. Tu yang nama TikTok saya Ustaz Bambam tu. Nama TikTok saya Ustaz Bambam. Mengambil sempena anak untuk yang keras. Beli tuan-tuan, bukan tak beli. Lepas tu orang kata apa? Bunga kurma, putik kurma, beli, bawa balik. Ikhtiar ke apa, itu semua jalan macam biasa. Tetapi dalam masa yang sama berdoa dan letakkan sangka baik, Allah akan bagi. Jangan putus asa lah maksud dia. Yang banyak hari ni putus asa, cepat give up. Baru 3-4 tahun dah give up. Salahkan takdir, salahkan Allah. Macam mana Allah nak bagi? Sedangkan kalau Allah tak izin, takkan berlaku. Kalau Allah izin, dia akan berlaku. Ataupun benda baik. Katalah ada orang nak bagi ke kita duit RM1,000 seorang. Kalau Allah izin, benda tu berlaku. Kalau tak, takkan berlaku. Jadi ini dia panggil iman. Ini dipanggil tauhid. Dipanggil keyakinan. Sebab itu Nabi pesan, wa izasta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu nak minta tolong, kata Nabi, minta tolong dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah. Ya Allah, Ramadan tinggal 2 minggu saja lebih kurang. Tolonglah ya Allah, panjangkan usia kami. Bagilah kesihatan yang terbaik buat kami sepanjang Ramadan akan datang ni ya Allah. Izinkan kami sekali lagi mengecapi Ramadan kali ni ya Allah. Doa minta pada dia. Letak sangkaan baik, Allah akan panjangkan usia kita, insya-Allah. Dah, darjat tuan-tuan imam satu di rumah masing-masing. Tahun lepas Tarawih tahun lepas kan kat rumah. Kita jadi imam satu masa tu. Sampai dah tak tahu ayat apa nak baca. Bini pun dah sound awal-awal.
Bapak engkau ni kejap lagi qul huwallah inna ataina. Confirm. Panjang sikit li ila fi Quraisy. Dah bapak Quraisy dipanggil je kita. Baru tahu susah ni Tok Imam. Jangan Imam marah Tok Imam. Bukan, dia macam straight sikit lah untuk Ramadan. Tarawihnya 20 wilayah. Tazkirah selepas 20 tuan. Aku tak tahulah. Tarawih 8 pun dah tinggal imam dengan siap aja tuan. Tarawih tazkirah lepas 20, saya tak tahulah tuan-tuan. Seram tak saya dengar wilayah kan. Tapi ada gak geng-geng wilayah yang bukan protes lah, dia minta kalau boleh biarlah 8 sebab kami dah biasa buat 8. Ataupun bolehlah selit sikit tazkirah masa 4. Apa pun, yang paling penting untuk kita sentiasa mensyukuri. Belajarlah jadi hamba Allah yang terbaik. Walaupun kita ni bukanlah baik sangat tuan-tuan. Masing-masing ada sejarah. Masing-masing ada juga dosa-dosa yang pernah kita buat dulu-dulu. Tapi yang penting hari ini kita sudah berubah. Hari ini kita sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang paling penting. Kita sedar diri kita. Itulah solat sebenarnya. Dia menyedarkan kita. Sebab itu ingat, lepas daripada hari ini, setiap kali kita mendirikan solat, pasti tak ada masalah. Cukup 13 rukun, sah lah. Kan? Dalam rukun solat mana ada mesti faham bacaan kan? Tak ada. Tapi mesti betul bacaan tu kenalah. Cuma nak sebut, itu yang ada di luar sana tuan-tuan. Yang bila saya buka akaun TikTok bulan 11 tahun lepas, rupanya Ustaz Farahan laju daripada saya. Dia buka TikTok awal daripada saya. Follower dia pun puluh ribu lebih awal daripada saya. Cuma selepas tu dia banyak kena ban dengan TikTok, tak tahu pasal apa. Kan, mungkin konten-konten dia tukut. Cuma bila saya duduk dalam TikTok ni, niat kita satu, untuk sebarkan agama, untuk bagi luar sana yang masih ramai yang dahagakan ilmu agama. Soalan yang masuk pada saya tuan, beratus soalan yang saya tak mampu nak jawab semua. Yang saya tengah kumpul ni pun hampir 150 soalan tuan-tuan, saya boleh jawab. Soalan dia ada yang senang, ada yang susah, ada yang sederhana, ada yang pelik, ada yang kita tak pernah fikir. Naik semangat. Siapa pula nak menjadi bidan tukang? Nak. Ni dalam otak masyarakat macam-macam.